Assalamualaikum. Baik, kita sambung ke part yang kedua. Baik, saya share my screen. Okey, kita sambung balik part yang kedua. Kita akan sambung kuasa jalan raya menghukum. Okey, itu tadi adin tu tadi. Tadi berhutang kan. Kedua, penyerahan diri. Yang ketiga, kuasa dan daya menghukum. Agama merupakan penjelmaan kuasa Tuhan yang mutlak. Itu adalah kuasanya kita. Kuasa agama kita. Ya, adin tu adalah kuasanya adalah Allah itu sendiri. Ya, kalam Allah dalam Al-Quran, Rasulullah sebagai yang utusan Allah. Ya, ahli hadis sunnah itu menjadi salah satu sumber perundangan dalam agama Islam kita. Sekejap ya, saya nak check suara. Okey. Okey. Seterusnya. Okey. Makna yang keempat pula bawaan kecenderungan fitrah insan. Fitrah insan ni semua orang sebenarnya dia ada fitrah untuk beragama. Okay, contohnya kalau you all dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira, dalam keadaan murung dan sebagainya, macam-macam yang mixed feeling, you mesti nak share dengan seseorang. Mesti ada fitrah itu, nak share, nak rely on someone, nak rely on something, yeah, you nak post kat media sosial, you mesti ada perasaan nak rely on someone, nak meluahkan kepada mak ayah, nak luahkan kepada kawan-kawan terhadap masalah yang you all hadapi. And kalau you tak nak luahkan sebenarnya, tapi sebenarnya you kena luahkan untuk mengurangkan beban di kepala. Betul tak? Cuma yelah, sama ada orang ni dia luah satu kampung, dia luahkan. Semua orang tahu masalah dia. Ada orang dia prefer yang seorang saja. Cukuplah sekadar seorang dua saja yang tahu, yang betul-betul berkualiti nak dengar you all punya masalah, yang membantu, betul tak? Tapi asasnya you all perlukan seseorang sebenarnya. Dan you all perlu dan mesti kena luahkan sebab mengelakkan beban kat kepala otak tu. Betul tak? Itu fitrah. Begitu jugalah agama. Itulah analoginya dengan agama. You perlukan sesuatu. Ada kalanya sampai waktu tu dengan manusia dah post kat Facebook dah bagi dah luah kat orang dah, tapi still tak puas. And sebenarnya you memerlukan agama. You kena tundukkan diri you. You kena meluahkan. Kadang-kadang orang kita malu kan nak nangis-nangis kan. Tetapi bila dengan orang, dengan Allah, kita berdua saja dengan Allah. Kita hidupkan hubungan yang intim dengan Allah. Menangis waktu malam. Dia punya feeling itu, ya Allah, lain sangat-sangat. Hilang beban dalam hati korang tu. Dalam kepala, dalam benak you all hilang. Bila you dah luahkan kepada Allah. Try lah. Kalau ada masalah, ya, luahkan kepada Allah. Luahkan juga pada orang, boleh ya. Dan sebenar-benar pengeluhan dan pengeluhan perasaan yang paling puas sebenarnya bila kita boleh menangis kan, nangis orang ini and then di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fitrah kita. Itu sudah sunnatullah kita, fitrah kita. Begitulah analoginya agama. Ya? Okay, next. Ini agama itu apa? Yang tadi kita dah bincangkan lah, hutang, undang-undang, tertib, perbandaran, ya, peradaban, ya, fitrah, syariah, ketundukan kita, perjanjian kita dengan Allah, kita berjanji dah nak jadi Muslim yang baik. Kita kena, sebab Allah dah lahirkan kita sebagai Islam. Ya Allah dah beri kita Islam, nikmat Islam, kita kena berjanji. Okay. Apa beza Islam dan juga sekular? Kalau orang Islam, kita rasa hutang dengan Allah. Allah dah bagi aku nikmat ni, aku kena solat ni. Aku kena mengaji ni, aku kena bersedekah ni. Allah dah bagi nikmat yang banyak. Alhamdulillah. Allah dah bagi kita nikmat macam-macam. Kita sebenarnya berhutang dengan Allah. So, solatlah sebagai membalas jasa kita pada Allah. Berpuasalah. Keluarlah zakat. Betul? Tapi kalau sekular tak tolak. Dia tak ada pun perasaan keberhutangan itu. Malah tadi, awal-awal tadi ada kata God is dead. Kan? Satu bentuk penyelewengan dalam Kristian tu sendiri. Ya, Islam tu maksud tunduk.
taat kepada apa yang Allah perintahkan. Islam tu adalah undang-undang. Ya, bayangkan kalau kita tak ada rules ni, tak ada undang-undang, tak ada guidance. Contoh macam pemilikan senjata api. Kalau Malaysia memang tak boleh lah. Ya. Kalau di Amerika Syarikat boleh orang awam untuk memiliki senjata api. You tengok apa consequences dia. Makin bagus ke makin tak bagus? Tak. Makin tak bagus sama sekali. Sehingga kan ada governor diorang meminta untuk meminda balik pemilikan senjata api kepada rakyat awam. See? Kalau kita try untuk menjadi bebas, tak nak ada undang-undang yang mengikat, pasti akan ada kebobrokan dan kebejatan dalam masyarakat. So ini adalah analoginya mengapa kita perlukan undang-undang. Sebagai orang Islam, kita pun ada undang-undang. Fikir-fikirkanlah. Allah kata undang-undang kita apa? Jangan minum arak. See, kalau kita minum arak, apa consequences dia? Tengok. Ada banyak sekali kemalangan yang membabitkan orang mabuk, melanggar orang yang tak bersalah. Betul tak? Banyak sekali kemalangan, macam-macam. Berderet-deret kes-kes. Apa? Di highway, ada kereta yang menongkah arus. Betul tak? Mabuk, dikatakan mabuk. See the consequences of drinking alcohol. Tetapi orang tak nampak drinking alcohol tu. Oh, dia masalahkan orang lain pula. Salahkan kereta ni ke. Salahkan jalan ni. Contoh. Salahkan benda lain. Tapi sebenarnya, the main issue is arak. Okay? Itulah kenapa kita perlunya ada undang-undang yang mengikat kita. Jangan kata, aku tak nak terikat dengan undang-undang. Masa kita kecil-kecil kan, kita suka memberontak kan. Hatta sekarang ni pemberontak, mak ayah kata, jangan keluar. Dah malam. Nak juga keluar, memberontak. Sekali bila keluar malam, macam-macam happen. Gelap, gelita kan kat luar tu. Macam-macam terjadi. Itulah mak dah kata. Itu perlunya rules. Kita perlukan guidance kedua ibu bapa kita. Kita perlukan tunjuk ajar daripada senior-senior kita untuk ajar kita. Sebab tu kita tak boleh belagak, tak boleh bongkak. Kita need someone. Kita need something. And kita need guidance. Okay? Agama sebagai fitrah yang saya sebutkan tadilah. Ya? Islam sebagai takrif agama sebenar. Ini pentingnya you all nanti akan masuk dalam satu company yang besar ataupun kecil sekalipun. You all seorang je Islam kat situ. Bagaimana sekiranya you all nak apply agama Islam? Even dalam apa-apa lapangan lah, dalam architecture ke, dalam business ke, nanti you all akan berhadapan. Kalau contohnya business ni, you all akan masuk dalam satu company yang dimonopoli oleh satu golongan ni, yang non-Muslim. Ada banyak sekali pertanyaan. Ada orang mungkin buat dinner ke, ada hidangkan arak ke, buat dinner, buat lunch ke, tapi sedangkan waktu tu you all puasa kan. Tapi kat Malaysia ni kurang sikit lah sebab orang toleransi kan, banyak bertoleransi. Tapi still ada. Still ada. Kawan-kawan nanti, kawan-kawan yang non-Muslim you all tanya, Islam ni apa ya? Islam ni kejam ya? Islam ni dia rejam itu orang Itu orang mau berseronok-seronok dengan lelaki sama lelaki pun tak boleh ya. Perempuan dengan perempuan pun tak boleh ya. Memanglah tak boleh. You kena ada knowledge untuk terangkan kepada mereka. Mereka tak faham. Inilah peranan you. Walaupun you dalam bidang bisnes sekalipun, engineering ke, dalam bidang apa sekalipun, you kena ada knowledge ni agama. Diorang akan tanya, you all akan datang. Bersedia tak bersedia? Macam mana you all nak jelaskan? Contohnya, nak jelaskan dalam bab berkaitan adultery, zina kan. Ada beza, ada dua. You all boleh terangkan kepada mereka. Islam tak zalim. Itu hanyalah propaganda media ataupun fahaman-fahaman yang ingin memfitnah agama Islam. Okay? Terangkan. Contohnya kenapa Islam itu melarang arak. Dan arak ni kalau kita minum kena 40 ke 80 sebatan. Tetapi sebatan mereka tidaklah sampai membunuh pun. Hanya untuk sekadar mengajar saja. Tapi you tengok sekarang ini, arak berleluasa. And then lepas minum arak, orang drive kereta. Orang drive kereta, orang boleh langgar orang lah. Orang boleh mati kerana itu orang mabuk. Lala orang mabuk tak mati, orang yang innocent people yang mati. Dah melibatkan nyawa orang. That's why Islam melarang, mengharamkan arak. Kerana
Dia katakan arak itu adalah bapa kepada kejahatan. Bila you mabuk, you akan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Kalau you tak bunuh orang, you boleh, you tengok ini nenek pun macam itu amoy cantik. You bantai sama dia. Contoh. Sebabnya kita mabuk. Betul tak? And then, lah kita tak salahkan arak tu. Salahkan nenek tu. Kenapa you lalu dekat sebelah saya? Kan? See? Tapi sebenarnya the main problem is alcohol itself. Okay? Bila kita minum arak, kita sebenarnya memanjang-manjangkan kemaksiatan dan kejahatan yang lain. Bunuh orang. Mabuk kan balik rumah bantai isteri. Rogol orang. Apa lagi? Nampak kambing pun macam orang, dia rogol orang tu sebab dia mabuk. Itu konsekuensinya. Jangan sesekali you start minum. No. Ya, jangan sesekali. No. Jangan rosakkan diri anda dengan kemaksiatan yang macam tu. Kejahatan akan datang, you akan rugi ya. Kalau you dah start isap dadah, you start minum arak, nanti biasa, nanti you rasa senang dalam kenikmatan. Jangan start. Don't ever start. Begitu juga maksiat lain, zina ataupun tonton pornografi. Don't start. If you start, susah nak keluar bila kita dah addictive. Okay? So itu you boleh jelaskan kepada orang luar. Apa itu Islam yang sebenar. Islam tidak zalim. Kalau you tengok sebatan syariah dengan sebatan sivil, mana yang lagi teruk? Sebatan sivil. Sebatan syariah, rotan dia kecil saja. Sebatan sivil tengok. Dia punya rotan tebal. Sekali pukul orang siat kulit. Tapi sebatan syariah tak sampai pun melukakan orang. Mungkinlah lebam-lebam sikit, melecet sikit ke. Mungkin situ. Tapi tidak sampai melukakan. Menyakitkan orang sikit-sikit lah. Kena sakit lah. Nama pun hukuman. Kenalah sakit. Betul tak? Yeah? So you all boleh terangkan kepada orang yang tak faham. So macam mana nak terangkan kalau you all pun tak tahu. So this is the best platform to know more about Islam. You orang Islam. You orang yang ada iman, yang nak menjadi orang yang lebih baik, you kena tahu, kena ada knowledge. Everything needs knowledge. Okay? Ciri-ciri agama dalam Islam. Kena ada usul. Okay, ni. Kandungan utama Islam. Kita ada akidah, syariah dan akhlak. Akidah ni sangat basic Semua orang Islam ni bermula dengan akidah. Semua orang Islam bermula dengan asas dalam yang kena kita ucapkan, syahadah. Itulah asyhadu an la ilaha illallah kan. Semua orang nak masuk Islam kena mengucap, betul tak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Allah itu Tuhanku, tak ada Tuhan lain, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. And then bila kita dah ada syahadah, dah ada akidah tersebut, kita kenalah melakukan kehidupan kita seharian itu berpandukan syariah dan dengan akhlak yang baik. Syariah tu adalah undang-undang lah. The way kita, the lifestyle kita, how kita do our lifestyle every day, in our daily life, kita kena ada basicnya iaitu syariah. Syariah ni adalah satu guidance, hukum hakam. So you kena melalui jalan-jalan you all hari-hari ini, jalan kehidupan you dengan akhlak yang baik. How you treat your neighbor, how you treat your parents, how you treat your family, how you treat your friends. Kena ada akhlak yang baik. Ni kawan ajak buat assignment, tak reply assignment kawan tu. Adakah itu akhlak yang baik? Tidak. Kena amanah dalam melakukan tanggungjawab sebagai pelajar. Sebagai pensyarah, saya sendiri ni kena ingatkan diri saya. Kena amanah. Jalankan tanggungjawab. Bagi markah seadilnya pada anda. Jangan ada bias. Kan? Betul tak? Akhlak semua tu. Akhlak kita pergi rumah orang. Akhlak kita waktu pandemik ni macam mana. Kena ada akhlak yang baik sebagai seorang Islam. Okay, next. Konsep etika barat. Tapi etika barat macam mana konsep akhlak dia? Sekularisasi. Sekularisasi tadilah tak taat pada Allah, tidak kata mengasingkan antara agama dan juga kehidupan seharian dia. Boleh sesuka hati, bebas, boleh berzina, boleh minum arak,
kerana mereka merasakan ini adalah nikmat kehidupan. Kita kena, ini adalah terapi. Ini adalah satu bentuk macam-macam lah. Bebas, nak hidup bebas dan sebagainya. Tapi mereka tak tahu agama ini, agama Islam adalah the best guidance yang menjadikan mereka be better. Tengok orang-orang yang berjaya pada hari ini. You rasa orang-orang berjaya ni mesti ada disiplin yang berat. Disiplin yang ketat untuk menjadi orang yang berjaya. Betul tak? Lainkan orang yang scam tu berjaya sebab jalan yang tak halal lah. Itu lain. Mereka yang bagus-bagus baca buku berapa kali seminggu. Satu hari mesti baca buku. Itu contoh-contoh orang yang hebat, yang cemerlang. Mesti ada disiplin. Macam tu juga kita. Mesti ada disiplin. Solat 5 waktu on time. Disiplin. Makan. Disiplin. Makan jangan kenyang sampai kenyang kali. Nabi kata apa? Berhenti makan sebelum kenyang. Sebab apa? Sebab makan itu hanyalah kita makan untuk hidup. Bukan hidup kita untuk makan. Banyak sekali akhlak kita. Macam-macam dengan keluarga kita. Kalau rasa tak setuju, diam saja. Ataupun kalau nak luahkan, nak bagi pendapat, jangan gaduh-gaduh. Bagi pendapat dengan secara berfakta. Kalau you all nak luahkan dekat Israel punya platform kan, nak maki dia, jangan cakap your mom is green. Kan? Jangan kata you are stupidos. Janganlah cakap macam tu. Boleh je kan. Tapi kena ada datangkan fakta. Nak lawan dengan orang macam tu, kena ada fakta. Okay? Akhlak dalam Islam. Kena ada syariah, berpandukan wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Itu saja. Okay? Kena. Itulah akhlak dalam peradaban Islam. Bagaimana akhlak-akhlak orang luar, mereka sekular, pluralism dan sebagainya. Okay? Okay, soalan saya. Siapa yang tonton sampai part tu hujung ni tahu apa soalan yang saya berikan. Okay, soalan saya adalah sebutkan. Dengar Sebutkan faktor luaran. Sebutkan faktor luaran Barat yang mempengaruhi agama. Apa faktor luaran? Tunjuk kat sini apa faktor luaran. So type dekat komen Padlet apa yang anda faham. Faktor-faktor luaran yang melibatkan agama. Yang buatkan you all boleh menipiskan agama you all. So you all kena highlightkan benda ni. You all kena faham. Apa pengaruh-pengaruh besar. Okay. Sila jawab di Padlet. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat membaca.